Nama saya Pam. Pada minggu lepas, saya telah menjemput rakan sekerja saya Ching mengunjungi gereja saya. Dia telah pun datang dan minggu ini saya dan Kenneth telah membuat temu janji untuk berjumpa dengan Ching. Ching, berdasarkan skala 1 hingga 10, berapakah kadar kepuasan hidup kamu? 1, kamu tidak berpuas hati dengan hidup kamu, dan 10, kamu sangat berpuas hati dengan hidup kamu. Mungkin dalam 6, Mengapa 6, Ching? sebab saya merasakan belum lagi mempunyai duit yang mencukupi. Okey. Apakah yang akan menggerakkan lagi angka 6 itu ke angka 10? Buat masa kini mungkin dengan mempunyai lebih banyak wang dapat Okey. melancong. Okey. Adakah ia akan meningkat ataupun menurun sekiranya Allah berada di dalam hidup kamu? Sekiranya Allah berada di hidup saya, kemungkinan dia akan meningkat. Bagus Ching mengakui kewujudan Allah. Kita tahu hidup kita di dunia ini adalah untuk sementara. Dan satu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ini, betul? Dan bila hari itu tiba, katakanlah, dan Allah bertanya kepada Ching, mengapakah aku ingin mengizinkan kamu masuk ke dalam syurga aku? Apakah jawapan Ching kepada Allah? Saya akan memberitahu Allah, saya tak pernah berbuat jahat, banyak membuat kebajikan dan kerja-kerja amal. Dalam erti kata yang lain, maksudnya Ching akan memberitahu Allah, kamu segala perbuatan baik kamulah yang mengizinkan Ching masuk ke syurga, betul? Iya. Saya ingin menceritakan sedikit latar belakang saya. Sebenarnya saya dilahirkan di sebuah keluarga yang menganuti agama Buddha. Dan saya seringkali mengikuti ibu saya ke tokong-tokong untuk menyembah. Tetapi dalam hati saya tidak berasa aman, tidak berasa tenteram. Saya seringkali mengalami perasaan takut. Saya takut dan risau akan banyak perkara seperti keselamatan saya, seperti kesihatan saya, masa depan saya, keluarga saya dan banyak lagi. Yang utama sekali saya takut apa yang akan terjadi kepada saya apabila saya mati. Tetapi semuanya ini berubah apabila saya 16 tahun, di mana saya telah dijemput untuk menghadiri satu perjumpaan Kristian di Stadium Bukit Jalil. Dan di situlah saya mendengar berita baik daripada pengkhutbah bahawa kita semua boleh mengalami hidup yang penuh melimpah jika kita mempunyai hubungan dengan Yesus. Dan pada malam itu saya pun membuat keputusan untuk mengikuti Yesus. Sejak hari tersebut, hidup saya telah banyak berubah. Saya tidak lagi takut akan perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi. Dan saya masih ingat ada satu ketika di mana saya hampir-hampir menghilangkan nyawa saya dalam satu kemalangan jalan raya. Tetapi pada masa itu saya tahu saya akan berada di sisi Allah walaupun perkara buruk mungkin berlaku kepada saya. Yesus sememangnya menawarkan hidup yang penuh kelimpahan mulai sekarang sehingga selama-lamanya. Yesus dalam Alkitab berkata bahawa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ching, apakah yang menghalang kita daripada menikmati kehidupan yang penuh kelimpahan? Saya tidak pasti. Okay. Setelah berapa lama saya sedar bahawa terdapat satu punca utama yang menjadi penghalang untuk kami menikmati hidup yang penuh kelimpahan. Katakanlah Ching baru berpindah ke sebuah kawasan perumahan yang baru. Dan disebabkan kamu berada di tempat yang baru, kamu ingin bersahabat dengan jiran-jiran kamu, betul? Dan kamu ingin berkenalan dengan jiran yang berada di sebelah rumah kamu. Jadi kamu pun cuba bersahabat dengan dia, kamu bertegur sapa, kamu cakap halo. Tetapi jiran ini tidak mempedulikan kamu langsung. Jiran ini tidak mengendahkan kamu. Dan kamu mungkin cuma membuat kek untuk memberi kepada jiran tersebut dan jiran ini tidak mahu menerima buah tangan kamu. Dan kamu cuba, walau apapun, dia tidak menghiraukan kamu. Dan perkara ini berlanjutan selama 3 tahun. Pada masa yang sama, kamu telah mengumpul banyak wang untuk membeli kereta impian baru kamu. Dan katakanlah kamu berjaya mendapatkan kereta ini, dan satu hari nanti kamu memandu kereta ini balik ke rumah kamu.
Setibanya kereta kamu di pekarangan rumah kamu, tiba-tiba jiran sebelah kamu datang dan dia pun kata, "Hai Cheng, kereta baru. Kamu membeli kereta baru. Boleh tak saya meminjam kereta ini untuk bercuti dengan keluarga saya mungkin di Pulau Langkawi? Adakah kamu akan meminjamkan kereta kamu yang baru itu kepada jiran ini?" Kalau nak ikutkannya, rasanya saya tidak akan meminjam kereta tu kepada jiran ni lah. Sebab setelah sekian lama saya cuba nak berkawan dengan dia, cuba bertanya khabar, nak ingin mengenalinya, tapi dia tidak hiraukan saya. Betul. Saya rasa kebanyakan orang pun tidak akan meminjamkan kereta kepada jiran tersebut. Hakikatnya, hidup kita sama seperti situasi ini. Tuhan cuba mendekati kita. Dia cuba menjalinkan kasih sayang dengan kita. Tetapi sebagai manusia, kita telah tidak mempedulikan dia langsung. Kita hidup andaikan Allah tidak wujud dalam hidup kita. Kita membuat segala rancangan, keputusan hidup tanpa melibatkan dia. Dan kita tidak menghiraukannya dari segi sikap kita. Kita menjadi Tuhan kita sendiri. Kita menjadi bos kita sendiri. Kita tidak mahu Allah memberi apa-apa pandangan atau kita tidak mahu Allah berada di dalam hidup kita. Dan apabila kita berbuat demikian, kita juga tidak mempedulikan Allah dari segi tindakan kita. Dalam erti kata yang lain, kita membuat sesuka hati saja. Kita membuat segala perkara mengikut gerak hati kita. Kita tidak hirau sama ada betul ataupun salah. Dan semua ini dikira dosa. Apabila hubungan ini telah dipisahkan, semua ini dikira dosa. Dan semua orang telah berdosa. Saya telah berdosa, Pam telah berdosa, dan Cheng juga telah berdosa, dan semua manusia di dunia ini telah berdosa. Dalam Alkitab menyatakan, kerana semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ching, pada pendapat kamu, bagaimanakah Allah akan bereaksi kepada mereka yang tidak mempedulikannya? Saya berasa berkemungkinan Allah akan berasa marah. Betul. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, izin saya bercerita. Ini adalah kisah benar yang telah berlaku di negara Rusia pada zaman dahulu. Pada masa itu, peperangan saudara telah cetus dan lebih-lebih lagi ia adalah musim sejuk. Dan bekalan makanan sangat penting untuk kehidupan mereka. Jadi ketua tentera itu telah mengisytiharkan supaya catuan makanan diberi kepada setiap keluarga. Sejurus selepas itu, askar-askar beliau telah datang kepada beliau dan mengatakan ada orang yang mencuri makanan itu. Beliau sangat marah dan mengatakan, "Cari pencuri itu. Dan bila dia dijumpai, dia akan menerima hukuman sebat 50 kali." Askar-askar itu pun pergi mencari pencuri itu. Beberapa hari kemudian, askar itu kembali kepada ketua mereka dan berkata, "Kami ada berita baik dan juga berita buruk. Berita baiknya ialah kami telah menjumpai pencuri itu. Tetapi berita buruknya ialah pencuri itu adalah ibu kamu sendiri." Ketua tentera itu berasa serba salah sebab itu adalah ibunya. Tetapi hukuman itu patut dilaksanakan. Jadi, pada hari hukuman itu dilaksanakan, ibunya yang uzur itu dibawa keluar di hadapan orang ramai. Sejurus sebelum hukuman itu dilaksanakan, ketua tentera itu berkata, "Berhenti." Dia menanggalkan pakaian seragam tentera beliau dan beliau menerima hukuman itu untuk ibunya. Sama seperti ketua tentera tadi, Allah adalah penyayang tetapi dia juga adil. Dia perlu menghukum dosa kita. Dalam Alkitab ia ditulis, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nampak tak ketegangan antara kasih sayang Allah dan keadilan Allah? Bagaimanakah Allah
menyelesaikan ketegangan ini. Allah menyelesaikan ketegangan ini dalam Yesus. Cheng, siapakah Yesus mengikut pengetahuan kamu? Setahu saya dia berkaitan dengan Christmas, Okey. dan saya juga pernah mendengar orang mengatakan bahawa Yesus adalah anak Tuhan. Okey, betul. Yesus sememangnya Allah sepenuhnya dan dia juga manusia sepenuhnya. Dia menjalani hidup yang sempurna, maksudnya dia tidak berdosa. Akan tetapi dia mengalami apa yang manusia mengalami seperti perasaan, emosi, kesakitan dan sebagainya. Dan dia datang untuk satu misi saja, di mana dia datang untuk mati disalib bagi menanggung segala dosa-dosa kita, dan pada hari ketiga dia bangkit daripada kematian untuk membuktikannya. Katakanlah ini ialah kita semua. Kita, saya, kamu dan semua orang, okey? Dan telefon ini merakamkan segala dosa-dosa saya. Dari kecil sampai sekarang, pemikiran saya, pertuturan saya. Tuhan menyayangi saya. Tetapi dia perlu menghukum dosa-dosa saya. Tetapi syukur bahawa Yesus datang ke dunia ini. Dia datang sebagai Tuhan sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Dia tidak berdosa. Dan dia datang untuk menanggung segala dosa pada dirinya. Dan dia mati. 3 hari kemudian dia bangkit daripada kematian itu dan menyediakan syurga untuk kita semua. Sekarang kita boleh menjalinkan hubungan dengan Allah kembali. Tuhan menjalani hidup, tetapi apa yang lebih penting, dia memberikan hidup kepada kita semua. Dalam Alkitab, dia berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengunyakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bagaimanakah kita menerima hidup dalam segala kelimpahan ini? Kita menerima hidup dalam segala kelimpahan melalui iman. Apakah itu iman? Iman ialah menyedari keperluan kita untuk diselamatkan dari dosa kita. Bukan itu saja. Iman ialah memahami siapa Yesus dan setuju bahawa Yesus saja yang dapat menyelamatkan kita daripada dosa kita. Dan ketiga ialah mempercayai sebagai Allah dan juru selamat kita. Katakan pada suatu hari kamu mempunyai bot yang laju, dan pada hari yang cerah kamu pun menaiki bot kamu dan pergi memancing di lautan besar. Setelah beberapa jam di tengah lautan, tiba-tiba cuaca menjadi mendung dan diikuti ribut taufan. Laut pun bergelora. Akhirnya, bot laju kamu hancur disebabkan ombak yang begitu besar sekali. Hanya yang tinggal ialah cebisan kayu dan papan bot kamu. Kamu berjaya berpaut pada sekeping papan dan kamu pun selamat. Beberapa jam kemudian, kamu terdengar bunyi sebuah bot yang semakin menghampiri. Tidak lama kemudian, seorang menghulurkan tangannya kepada kamu dan menyelamatkan kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Adakah kamu akan terus berpaut pada papan tersebut, ataupun kamu akan melepaskan tangan kamu dan mencapai tangan yang dihulurkan? Saya rasa saya akan mencapai tangan tersebut. Betul. Pasti kamu akan mencapai tangan penyelamat tersebut. Tangan penyelamat itu melambangkan tangan Yesus. Dia datang untuk menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita. Papan yang kita berpaut melambangkan segala yang kita percaya mendapat kepuasan hidup. Mungkin wang, harta dan kebendaan, pekerjaan atau kerjaya kita, keluarga dan anak-anak kita, Tuhan-Tuhan yang lain dan sebagainya. Semua ini tidak memberi kepuasan hidup, melainkan kita mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan dosa-dosa kita.
Alkitab menyatakan, Yesus adalah jalannya untuk menikmati hidup dalam segala kelimpahan yang bermula sekarang dan untuk selama-lamanya. Dan kita perlu mempercayai Yesus sahaja. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Cheng, adakah semua ini jelas kepada kamu? Ya, jelas. Adakah kamu ingin memulakan hubungan dengan Yesus untuk mengalami hidup yang penuh kelimpahan? Ya. Bagus, Cheng. Ada 3 perkara yang perlu kamu lakukan. Pertama sekali, kamu perlu mengakui bahawa kamu telah berdosa kepada Allah dan kamu tidak dapat menyelamatkan diri kamu. Kamu aku tak? Saya mengaku saya telah berdosa. Okey. Yang kedua, kamu mesti mempercayai bahawa Yesus saja yang telah datang menyelamatkan Cheng daripada dosa-dosa kamu. Saya percaya. Cheng, yang ketiga ialah, sanggupkah kamu menyerahkan diri kamu kepada Yesus? Ya, saya akan menyerahkan kepada Yesus. Bagus, Cheng. Saya rasa sangat gembira untuk Cheng. Kami ingin berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa dulu dan saya meminta Cheng untuk mengulangi doa ini. Boleh? Boleh. Mari kita berdoa. Ya Allahku, Ya Allahku, saya mengakui saya telah berdosa. saya telah berdosa. Saya berpaling daripada Saya berpaling daripada dosa saya. dosa saya. Saya bertaubat, Saya bertaubat, ampunilah saya. ampunilah saya. Saya percaya Saya percaya bahawa Yesus telah bahawa Yesus telah mati disalib mati di salib untuk membayar untuk membayar hukuman saya hukuman saya, dan dia bangkit semula dan dia bangkit semula dari kematian dari kematian untuk memberikan saya untuk memberikan saya kehidupan yang baru. kehidupan yang baru. Yesus, Yesus, saya menyerahkan diri saya saya menyerahkan diri saya untuk mengikut Yesus untuk mengikut Yesus selama-lamanya. selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Amen. Cheng, ini ialah sebuah buku daripada Alkitab, buku Yohanes. Saya mahu Cheng bacakan satu ayat yang terkandung dalam buku ini. Okey? Boleh bacakan tak ayat ni? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi Cheng percaya tak kamu ada hidup yang kekal? Ya, saya percaya. Selamat datang ke keluarga Allah. Terima kasih. Hari ini kita berjabat tangan sebegini, tetapi semasa zaman Roma, mereka berjabat tangan sebegini. Tangan ini melambangkan tangan Allah dan inilah tangan kamu. Kadang-kala dalam masa kesusahan, kita mungkin melepaskan tangan Allah. Tetapi lihatlah, tangan Allah selalu memegang tangan Cheng. Apa yang Cheng perlu buat ialah bertaubat dan selalu pulang ke pangkuan Allah. Asalkan Cheng ada iman terhadap Allah. Okey? Okey. Cheng, saya ingin memberikan satu buku kepada kamu. Ini adalah untuk Cheng menyimpan. Dalam buku ini terdapat doa yang telah kita bacakan tadi. Betul? Dan sini adalah untuk tempat untuk Cheng tanda tangan bagi mengingati tarikh ini, hari yang istimewa di mana Cheng menyerahkan diri kepada Allah. Okey? Okey. Alright. Okey, bagus Cheng. Hari ini adalah hari permulaan dalam iman kamu. Bayangkan seperti bayi yang memerlukan makanan untuk membesar. Jadi Cheng juga memerlukan beberapa perkara atau untuk membesar. Okey? Lihatlah di sini ada 5 perkara yang perlu kita buat jika kita mahu bertumbuh. Pertama sekali ialah kita
membaca Alkitab. Baca satu bab Alkitab setiap hari. Dan mulakan dengan Injil Yohanes. Dan inilah Allah untuk Ching simpan. Inilah buku Yohanes. Okey? Yang kedua, kami pun mahu membantu Ching untuk belajar berdoa. Dan berdoa merupakan cara kita bercakap dengan Allah seperti saya bercakap dengan Ching. Ketiga, Ching perlu menyembah sebagai saudara-saudara dan saudari di gereja. Kita adalah macam satu keluarga. Tapi kita pergi gereja untuk menyembah Allah. Okay. Keempat, kami juga mahu membantu Ching melibatkan diri dengan orang Kristian yang lain yang akan membantu Ching bertumbuh dalam iman kamu. Okay? Dan akhirnya, kami mahu membantu Ching untuk bersaksi. Maksudnya, menceritakan kepada orang lain tentang sukacita yang berlaku dalam hidup kamu. Apa yang telah kamu menerima pada hari ini. Adakah orang dekat rumah kamu di mana kamu ingin menceritakan apa yang berlaku pada hari ini? Ya, keluarga saya. Bagus, Ching. Okay, jadi ini adalah buku untuk Ching. Okay? Terima kasih. Sebelum kami berpisah, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami meminta supaya kamu merahmati kami dan juga keluarga kami dan sentiasa berada di sisi kami sekarang dan selamanya. Amin. Amen. Ching, pada hujung minggu ini, saya akan datang ke rumah kamu dan jemput kamu ke gereja, ya? Okey.